Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, boleh dengar suara saya? Okey, thank you Dr. Mendel. Okey, thank you Cikgu Suzana. Okey, saya mengalu-alukan kehadiran para peserta yang setia bersama dengan siri CDL Hands-on Online Section, dan juga saya juga mengalu-alukan kehadiran orang-orang baru yang bersama dalam komuniti CDL dari seluruh negeri di Malaysia dan juga seberang termasuk Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa ceria dalam menghadapi cabaran tugas kita menjadi seorang pendidik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan terus kepada Dr. Mahendra Singh. Pastinya ruangan snippet refresh on adalah antara ruangan yang sentiasa dinanti-nantikan yang menjadi santapan minda bagi kita semua. Okey, dipersilakan Doktor. Terima kasih Nasha dan Cikgu Suzana yang akan buat pembentangan hari ini dan Cikgu Nasha sebagai moderator kita pada petang ni. So, terima kasih juga kepada semua yang dapat bersama untuk sesi petang ini, 15 hari bulan September. Dan saya alu-alukan kehadiran anda semua. Seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, tajuk yang setiap hari Jumaat, tajuk saya berbeza. Dan tajuk saya pada hari ini ialah storytelling, a must-have leadership skill in the 21st century. Apa maksudnya storytelling di sini? Artinya, sebagai seorang pemimpin, tak kira teacher leader ke, pemimpin sekolah, pemimpin di PPD, JPN, kementerian atau di mana-mana peringkat atau organisasi yang lain, kita sentiasa ada ruang dan peluang untuk kongsi ilmu. Dan bagaimana kita nak selipkan dalam sesi perkongsian ilmu ini storytelling. Adakah storytelling ini hanya setakat nak sampaikan satu cerita begitu saja? Tidak. Saya akan huraikan apa maksud storytelling di sini. Of course, dalam mana-mana storytelling kita ada permulaan dia, beginning, the middle and the end. Itu adalah kadang-kala rekaan kita sendiri. Bagaimana kita nak mulakan storytelling kita. Dan storytelling ini merupakan satu tool yang amat berguna bagi seorang pemimpin. Ya. Kita boleh baca biografi Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan banyak pemimpin-pemimpin lain. Dalam penulisan-penulisan tersebut kita akan baca tentang their story, laluan mereka dan sebagainya yang menjadi iktibar kepada kita semua tentang hidup, tentang kepimpinan, tentang pengurusan, tentang pentadbiran, tentang masyarakat dan sebagainya. Tidak ada hadnya. So, seperti saya kata, bercerita ni, nak sampaikan satu cerita dalam pembentangan kita atau ceramah kita dan sebagainya, adalah satu yang asas, yang mudah. Ya. Dan kajian menunjukkan hampir semua di antara kita ada cerita yang boleh kita ceritakan, yang boleh kita kongsikan. Dan oleh kerana kita menguasai satu bahasa, maka kita sentiasa menyampaikan cerita-cerita. We become the storytellers. Apa sebenarnya yang kita dapat sampaikan melalui cerita-cerita ni? Kadang-kadang kita menggunakan cerita untuk menyampaikan idea dan maklumat. Ada kalanya kita menggunakan cerita untuk membina satu keyakinan dan kejelikan, satu persahabatan. Kadang-kadang kita nak menyokong sesuatu inovasi. Kadang-kadang kita nak menyokong satu fakta. Kadang-kadang kita nak menyokong dan memperkuatkan lagi contoh yang kita beri dengan satu cerita.
Kadang-kala kita gunakan cerita untuk mengingati sesuatu peristiwa. Kadang-kala kita gunakan cerita untuk buat jaringan yang kita inginkan. Kadang-kala kita gunakan cerita sebagai satu pembina jaringan atau persahabatan di antara individu atau kumpulan. Dan jangan lupa, kadang-kala kita gunakan cerita sebagai satu persada untuk kongsi pengalaman kita dan juga perasaan kita. Saya masih ingat lagi, ini cerita kecil sebab kita sebut tentang perasaan. Seorang daripada pensyarah saya, dia kata dalam satu perbualan, kata, you know Mehanda, dia pensyarah saya dekat US dulu, Profesor Thomas Halbert, saya masih ingat nama dia. Dan dia kata, education is about good feelings. Saya tak faham maksud dia. So saya tanya, what do you mean, Dr. Halbert, by good feelings? Dia kata, kalau pelajar kita melalui pengalaman pembelajaran yang sentiasa memberi perasaan yang baik, good feelings about learning, belajar dalam kelas, melalui co-curriculum dan pelbagai aktiviti sepanjang persekolahan mereka, kalau segalanya adalah sesuatu yang positif, yang memberi satu perasaan yang positif, mereka akan ingat itu sampai bila pun. Tetapi kalau pengalaman mereka memberi satu cerita yang pahit, kadang-kadang mereka nak lupakan bab-bab semasa mereka berada di sekolah. So kita sentiasa kena ingat, so bila kita sedang cakap tentang murid-murid kita, maka kita tahu kita nak mereka mengingati walaupun 20 tahun kemudian tentang persekolahan mereka. Kalau begitu, kita tahu bahawa it is very important for them to have good feelings tentang persekolahan mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, bagi seseorang pemimpin, lebih lagi dalam dunia VUCA sekarang ini, menjadi satu master storyteller, master storyteller macam satu penglipur lara ni, he must gunakan kemahiran ini adalah menjadi wajib dia ada kemahiran storytelling ni sebagai seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, sebagai cikgu pun, kadang-kala murid-murid kita menunggu kita bercerita daripada hanya mengajar daripada buku teks sahaja. So kita terpaksa kadang-kala nak menarik perhatian murid kita atau untuk set induksi dan sebagainya, kita akan bercerita. Dan kita tahu cerita tak semestinya naratif. Kalau kita tengok buku penulisan Lat, daripada lihat kartun dia, kita tahu apakah mesej yang nak disampaikan. Bagaimana dia menceritakan tentang era-era zaman dahulu melalui kartun itu. Daripada sistem pendidikan, dia boleh ceritakan tentang cikgu dia dan juga cerita tentang alam di kampung. Dan sekarang ni di kampung saya di Batu Gajah Perak sudah ada satu museum kecil yang mempamerkan segala permulaan dan yang dimulakan oleh Lat, ya, semasa dia belajar di kampungnya dan sebagainya. So, kalau ada peluang, melawatlah museum kecil ini dekat bandar di mana saya dilahirkan, Batu Gajah Perak. So tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita baca berita dari surat khabar, kita tak akan dapat peristiwa yang sepenuhnya. Kalau kita baca buku Karpal Singh, The Tiger of Jelutong, kita akan tahu banyak tentang ciri dia sebagai seorang ahli politik dan juga sebagai seorang adun dan pelbagai pengalaman dia sebagai seorang peguam. Ia membawa satu iktibar bagi kita, ahli masyarakat, bila kita baca tentang apa yang beliau lakukan dan sebagainya. Dan
storytelling ini dia mengungkit emosi dalam diri kita. Dalam ceramah-ceramah kita, bila kita masukkan satu cerita tu, dia mengungkit emosi kita dan membuat kita buat refleksi tentang apa yang kita dengar. Dia kadang-kadang memberi satu hope tentang apa yang kita harapkan, satu harapan, satu passion, satu pembinaan semangat kekitaan, dan dia seperti saya kata memberi inspirasi juga kepada melalui emosi kita. Remember when you share a story dan apa yang kita lalui dalam hidup kita, kita akan terima satu penghormatan daripada pendengar kita. Oh, pemimpin ini yang telah dia lalui. Cikgu kita inilah pengalaman beliau sebagai seorang guru di pedalaman dan sebagainya. Dia bukan tentang nak kita tak mau overtell melalui story kita, melalui cerita kita, atau kita tak mau overboast. Nak boast sedikit tak apa. Nak cakap besar sedikit is okay, but not too much. That is not the purpose. Itu bukan matlamat kita nak bercerita. Dan kita cerita tu ada message yang ada kaitan dengan ceramah atau pembentangan kita. Dia bukan tentang I did this, I did that dan sebagainya. Kita tidak nak mencerita tentang apa yang kita telah buat. Sedikit is fine, but not over. Ya. Selalu kita dengar, orang ni over. Itu ada maksud dia yang tersendiri ya. Our expectations. So bila kita cerita ni, cerita yang kita sampaikan tu ada konteks dia. Dan selalunya konteks tu ada kaitan dengan apa yang kita nak sampaikan hari itu. Dan bila kita sampaikan dalam konteks itu, maka individu akan fikir semula, akan rethink and reaffirm tentang cara pemikiran atau idea dia sendiri. Dia balik dengan satu refleksi setelah mendengar cerita dalam satu pembentangan dan sebagainya. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, setiap satu ni ada cerita. Bila saya baca buku The Driver's Son, I can relate bila dalam satu bahagian tu dia cerita tentang penulis pengalaman dia tahun 50-an kalau saya, atau sebelum itu. Dia menunggu keputusan O-level masa itu, yang kita panggil SPM sekarang. Dia mengharapkan grade 1. Zaman tu ada grade 1, grade 2, grade 3. Tapi bila keputusan keluar, dia dapat grade 3. So, very dejected dia balik. Hari berikut atau hari ketiga, dia datang office boy zaman itu ke rumah dia, beritahu dia bahawa cikgu panggil ke sekolah. So, penulis dalam buku Driver's Son ni, dia pergi ke sekolah. Dan cikgu tu beritahu, sorry ada satu kesilapan kerana result masa tu adalah melalui telegrafik dan tersilap hantar. Sebenarnya dia dapat first grade. So bagaimana satu keputusan itu mengubah masa depan seseorang individu. Bersama juga Allahyarham Aminuddin Baqi, dia dengan pengalaman dia sebagai seorang pendidik, kalau kita baca banyak yang kita boleh faham daripada cerita dalam buku tersebut. Dan kalau kita lihat Nelson Mandela daripada buku dia Long Walk to Freedom, dan saya nak baca dia punya 8 lessons tu daripada cerita dia sendiri, dan dia banyak kali dia sampaikan juga secara lisan, bukan saja melalui buku yang ditulis mengenai beliau. Lead from the back and let others believe that they are in front. Dan dalam buku Long Walk to Freedom dia kata, seorang gembala kambing biri-biri, dia tanya, agaknya siapa pemimpin? Sememangnya di depan itu ada seekor kambing dan nampak macam semua sedang mengikut kambing yang ada di depan tu, kambing biri-biri. Tapi
daripada pengalaman Nelson Mandela, dia kata kadang-kala kepimpinan itu adalah seperti yang gembala yang ada di belakang yang sedang usir kambing biri-biri itu untuk ke depan. Itulah contoh lead from the back and let others believe they are in front. Ramai kita bila perhatikan, kita ingat kambing yang ada di depan itu, analogi dia adalah pemimpin. So, Nelson Mandela dia berada di Robben Island dalam penjara untuk 27 tahun. He was leading the nation dan bila dia keluar, lepas jangka masa yang pendek, beliau jadi Presiden Afrika Selatan. After spending 27 years in prison. So, konteks itu merupakan satu cara kita nak dapat mempengaruhi audience kita untuk dapat idea yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang kita rasa kita sampaikan data itu cukup. Kita sampaikan data tentang keputusan SPM dan sebagainya. Tapi kadang-kadang melalui data kita boleh sampaikan satu cerita bagaimana kohort yang lepas bila dibantu murid yang kita rasa tak ada harapan, tapi kita gunakan cara yang tersendiri dan akhirnya mereka berjaya. Itu menjadi satu cerita yang kecil tentang kejayaan. So it's not only using data nak mengesahkan sesuatu atau nak mempengaruhi sesuatu keputusan. Cerita yang ada kaitan dengan data itu kalau kita sampaikan pada masa yang tepat akan membawa satu makna yang dalam kepada pendengar kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, remember kita boleh sampaikan banyak maksud yang berkait dengan pembentangan atau ceramah kita dan sebagainya through storytelling yang terselip dalam pembentangan kita. Yang penting kita mesti faham konteks dan share the right story. Kalau kita cakap tentang perasaan murid, maka kita bawa cerita tentang perasaan murid pada masa yang tepat dan sesuai. Dan itu merupakan pelengkap kepada pembentangan kita. The cohesion and completion to presentation. Apa yang kita nak sampaikan atau we want to communicate to our audience. Siapa yang mendengar. Great leaders are storytellers. So what is your storytell? What is your story? So saya nak berakhir dengan satu story dan yang saya pernah sebut. Masa saya mengajar di sekolah menengah hutan Melintang di Perak, ya, saya guru tingkatan bagi kelas tingkatan 3 atau tingkatan 2, saya tak ingat lagi. Dan pada zaman itu, tahun hujung 80-an, kita selalu ada hari kantin. Dan saya dan murid-murid saya buka gerai juga, jual capati. Saya kira okey, pandai buat capati. Dan dengan semua murid, ini bukan kelas yang A, ini kelas yang ada pemain bola sepak, macam-macam lah. It's a mixed group, lelaki dan perempuan. Dan guess what? Kita buka gerai dari pagi seperti gerai-gerai yang lain dan kita dapat tempat kedua dalam jumlah duit yang kita kumpul. So habis duit diberi kepada jawatankuasa untuk diderma dan digunakan untuk projek di sekolah. Fine. Sebagai seorang guru, saya rasa itu one of the activities. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lepas beberapa bulan atau setahun lebih saya ditukarkan balik ke Kuala Lumpur. Dan satu hari saya balik ke kampung dan saya terima sepucuk surat daripada anak murid saya. Buka, saya baca, saya tengok semoga cikgu sihat dan sebagainya. Cikgu ingat tak, semasa kita buka gerai pada hari kantin, kami amat seronok kerana kita sama-sama terlibat dan kita dapat kumpul duit yang sebegini, kedua terbanyak dalam sekolah dan sebagainya. So pada detik itu saya terfikir, wah, bagi murid saya itu satu detik that they will not forget. Mereka takkan lupa.
sangat membawa satu makna kepada murid-murid tersebut. Khususnya murid yang tulis surat ni kepada saya. So kita sebagai cikgu, kadang-kadang we don't know how we touch the hearts of our students. Kita tak tahu macam mana kita sentuh sanubari dan jiwa anak murid kita. Apa yang mereka bawa balik daripada PDP atau riwayat persekolahan mereka. So they take back a lot of things. So tuan-tuan dan puan-puan, kumpullah cerita-cerita anda daripada pengalaman dan sebagainya, kaitkan dengan PDP anda, kaitkan dengan kepimpinan anda, maka kita boleh ungkit sedikit emosi para pendengar kita untuk membawa satu yang bermakna pada sistem pendidikan kita. Kita ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. So remember, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen to all these stories, daripada hanya bercakap saja. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Remember to be positive, dan kita dapat ilmu. Remember, reading is thinking. No one can hand you experience, but they can hand you a book. Dan akhir sekali, books are the training weights of the mind. Buku, majalah, makalah dan sebagainya. Daripada mana juga kita boleh dapat ilmu, buku atau sumber-sumber ini adalah beban latihan untuk minda kita. Dan jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian yang pada pandangan saya memberikan satu perspektif lah yang berbeza ataupun yang baru berkaitan dengan storytelling. Sebab biasanya lah kalau kita sebut storytelling, doktor, kita teringat masa zaman-zaman kecil kan, mak-mak kita cerita kan, masa kita waktu kecil sebelum tidur, mak kita bacakan buku-buku cerita. Tapi sebenarnya storytelling ni bila mendengar perkongsian doktor ni baru kami semualah tahu bahawa dia boleh dijadikan sebagai salah satu strategi PDP yang boleh digunakan pakai kan oleh guru-guru dalam kelas. Dan doktor pun ada sebut berkaitan dengan dia merupakan satu kemahiran penting dalam berkomunikasi dan penting bagi seorang pemimpin khususnya. Dan storytelling ini sebenarnya dia membuka dimensi perspektif pemikiran kita bahawa tidak semestinya hanya bersifat naratif. Dia banyak manfaat dan kebaikannya. Mungkin kita sama-sama boleh terokai tentang storytelling ni, insya-Allah. Terima kasih doktor. Perkongsian hari ini memang memberi impak juga pada diri saya juga belajar satu yang baru daripada perkongsian doktor setiap hari Jumaat. Kita semua ada cerita kita. Kita semua ada cerita, dalam rangkaian minda kita ada cerita. So hanya nak cari masa yang tepat dan yang sesuai dengan apa yang kita nak sampaikan. Okay. Dan murid-murid memang suka kalau kita bercerita sedikit. Okay. Setuju doktor. Thank you. Okay, thank you doktor. Okay, baiklah hadirin sekalian, kita teruskan pada sesi yang seterusnya. Pada minggu ini kita berada dalam siri 106 CDL Hands-on Online Session. Ada satu medium perkongsian untuk guru-guru yang dikendalikan setiap minggu oleh barisan-barisan guru-guru dalam komuniti CDL dan ia merupakan satu platform dengan wadah dan tagline cikgu bantu cikgu. Okey, Cikgu Sana, boleh kita teruskan ke slide yang seterusnya? Baiklah, sisi perkongsian adalah secara hands-on dan para peserta jangan khawatir, pastinya sijil ni akan kami berikan dalam pautan pada akhir sesi nanti. Yang pastinya cikgu setia bersama kami, pastikan cikgu mendapat manfaat daripada perkongsian daripada pembentang-pembentang yang akan berkongsi kepakaran, kemahiran, ilmu dan pengetahuan mereka. Okey, seterusnya Cikgu Suzana.
Baiklah hadirin sekalian, untuk perkongsian webinar hari ini adalah kita bersama dengan Cikgu Suzana binti Omar. Izinkan saya untuk memperkenalkan biodata speaker kita pada petang ini. Cikgu Suzana berkhidmat di Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Perak Rawang, Selangor, mempunyai pengalaman 16 tahun pengalaman mengajar mata pelajaran sains dan juga walaupun guru STEM guru bidang sains tapi mengajar mata pelajaran sejarah. Macam something yang berbeza kan. Boleh ajar subjek sejarah juga. Dan Cikgu Zana juga Microsoft Certified Educator dan penceramah webinar Modern Classroom Experience dari tahun 2021 sehingga kini. Dan Cikgu Zana juga mempunyai pengalaman dalam menjadi pegawai teknikal dan hakim pertandingan Karnival STEM daerah dan negeri dalam program Saintis Muda 2019, Fotografi Digital 2020, 3D Design Challenge 22 dan STEMpreneur 2022 hingga 23. Dan saya ingin berkongsi sedikitlah kepada semua hadirin sekalian bagaimana saya mengenali Cikgu Zana ni. Saya mengenali Cikgu Zana ni ketika beliau menjadi pempamer dalam semasa Carnival STEM peringkat daerah Gombak. Jadi bila saya berkenal dengan Cikgu Zana ni, saya melihat Cikgu Zana ni seorang guru yang dia ada banyak idea dalam projek inovasinya, dan salah satu projek inovasi yang saya rasa terasa perlu dikongsi oleh perlu diketahui lah oleh semua adalah inovasi yang beliau telah hasilkan yang akan dikongsikan pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan terus kepada Cikgu Zana untuk meneruskan perkongsian. Okey, silakan Cikgu Zana. Baik, terima kasih Cikgu Nasha. Boleh dengar? Clear? Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada warga maya sekalian, cikgu-cikgu yang sudi untuk menyertai sesi pada hari ini. Sebenarnya sesi saya ni adalah banyaknya perkongsian dengan cikgu-cikgu berkaitan dengan modul Create Process yang bukan dihasilkan oleh saya seorang tetapi satu kumpulan. So kiranya saya mewakili lah untuk berkongsi apa yang telah kami lakukan. Diharap cikgu-cikgu sekalian sihat walafiat hari ini. Saya malam tadi kena attack sinus teruk. So alhamdulillah pagi ni dah okey, dah makan ubat sesama, dah ambil dia kalau dah teruk tu nak kena ambil steroid jugalah kan, nak tak nak kan. Okey, so kita mulakan hari ni. Saya sebenarnya bukanlah hebat sangat, baru saja berjinak-jinak walaupun dah 16 tahun pengalaman mengajar sains, tapi dalam bidang STEM dan sebagainya ni dikatakan macam masih baru lagi lah. So kalau ada apa-apa salah harap maafkan, diberi teguran dan kita sama-sama belajar. Baik. So saya gunakan hari ini ClassPoint. So saya harap cikgu-cikgu boleh join ClassPoint dengan kelas kod yang diberi, dan saya akan hantar link juga dekat chat untuk join supaya sesi kita pada hari ini lebih lebih interaktif lah. Sekejap so boleh join kelas. Kelas kod di situ, link pun saya dah hantar. Nanti Cikgu Nasha akan cuba perbanyakkanlah link tu kalau ada yang baru masuk. Baik, terima kasih. Dah ramai dah cikgu-cikgu join. Baik, so pengenalan hari ni. So kita berkenalan dululah. Saya nak tahu dekat sini ada lebih kurang 90 orang lebih cikgu. 90 lebih. So boleh tak kita berkenalan? Saya nak tahu cikgu ajar apa, subjek apa, mata pelajaran yang cikgu ajar. So saya mulakan secara word cloud.
Okey. Sambil-sambil saya menunggu jawapan cikgu-cikgu. Nak perkenalan, saya nak tengok adakah semua yang join hari ni cikgu-cikgu STEM. Sebab cikgu-cikgu yang mengajar subjek lain pun ada disentuh berkenaan dengan mata pelajaran lain cikgu-cikgu ada dekat dalam modul ni. So kiranya perkongsian ni berguna jugalah untuk cikgu-cikgu, insyaAllah. Okey, bahasa Inggeris, matematik. Okey, sambil-sambil tunggu jawapan, saya ceritakan sikitlah pengalaman saya mengajar. Okey, saya mengajar, sebenarnya saya punya ijazah saya pendidikan kimia dan biologi, minornya biologi, dan sejak saya mula posting 16 tahun lepas, saya mengajar sains menengah rendah, menengah atas sehingga form 4 saja, tak pernah lagi yang SPM. Okey, kemudian subjek civic, dulu ada civic kan, pendidikan civic dan kewarganegaraan. Okey, kemudian bila saya berpindah ke SMK Tom Perak, saya diberi satu cabaran baru, semata pelajaran baru, iaitu sejarah. So cikgu sejarah, ada tak cikgu sejarah kat sini? Saya tengok matematik, English, okey, sains, RBT. Tak ada lagi cikgu sejarah ni. Bahasa Melayu ada. Okey, cikgu sejarah. Kalau ada cikgu sejarah, saya cikgu sains yang mengajar sejarah. So bayangkan saya kena tunekan saya punya, kita kan ada cakapkan teori cikgu sains guna otak kanan kiri dan sebagainya kan. Cikgu sejarah dan another side. Kan, so bila kelas selepas sains terus kepada sejarah, saya macam kena tune balik lah, macam tu. Dan student pun kadang-kadang confuse, sebab last year saya ajar sains, dia orang tahun ni cikgu kenapa cikgu ajar sejarah. Tapi kita cikgu serba boleh kan, so semua kita boleh buat. Okey, baik. Cikgu Suzana, cikgu Nazifah ada, dia mengajar matematik dan juga sejarah. Okey, Cikgu Nazifah. Cikgu Nazifah dari mana Cikgu Nazifah? Matematik dan sejarah, cabaran bagi kita kan. Kiranya cikgu-cikgu STEM ni memang hebat. Okey, sejarah, matematik. Okey, tu lagi bagus. Okay. Dari Banting, Selangor. Dari Banting. Okey, cikgu Nazifah dari Banting. Okey, matematik. Okey, ramainya cikgu STEM lah. Tapi sebenarnya ada juga saya tengok kat sini English, bahasa Melayu. Okey, BM, PD ni apa? Pendidikan. Okey, bahasa Melayu. ASV, seni. Okey, PJPK. Okey, alhamdulillah bukan hanya sains matematik saja, ramai Cikgu Nasha hari ni yang bukan sains mat pun. Prinsip perakaunan. Okey, ada kaitan dengan orang akaun, orang bisnes hari ni. Okey, perkongsian saya hari ni. Okey, baik, 42 respon. Okey, ada lagi 39 orang, 40. Ada lagi cikgu yang baru nak masuk, nak join kelas. Boleh klik link di chat, class point. Kita berkenalan dulu, santai-santai saja. Kita pun ada cikgu bahasa Arab tau. Oh, ada bahasa Arab? Ada guru bahasa Arab. Okay. Cikgu bahasa Arab juga. Bahasa. Okey, bahasa Arab. Okay, geografi. Okey. Seni lukis, rekaan, sejarah ASK. Okey, ini saya ada kawan ketua panitia sejarah saya. Dia punya subjek combination ASK dengan sejarah. Tapi dia ada pito lah, dia buat pito sejarah. Saya memang tak ada lah. Terus jam saja orang bagi, jam sajalah, terima saja. Okey, sains dan sejarah. Okey, baik. So kita boleh close submission. Okey, terima kasih cikgu-cikgu yang ramainya saya tengok kat sini. Sains, matematik, English. Okey, yang paling besar ni lah. Okey, yang lain tu pun ada juga. Okey, so hari ni walaupun tajuknya STEM bersepadu, tapi ada kaitan dengan subjek-subjek lain juga. Okey, so saya close ni dulu. Terima kasih cikgu-cikgu. Okey, saya bagi star kat semua orang. Okey, baik. So
Ramai hari ni walaupun bukan hanya sains dan matematik sahaja, walaupun bukan RBT sahaja, tapi cikgu BM dan sebagainya kan. Okey, baik. So kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Kita nak relax dulu, santai-santai dulu. Okey. Okey, yang kedua, virtual hunting. Okey, saya nak cikgu-cikgu cari objek yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar oleh cikgu. Boleh cari di internet ataupun cikgu nak tangkap gambar ke apa yang di sekeliling cikgu, ada buku ke apa ke, atau cikgu matematik ada protektor ke, kalkulator ke, boleh. Okey, boleh upload image, kita nak tengok. Boleh search juga online sebab ini virtual hunting kan. So kita tengok. Cari apa-apa objek yang berkaitan dengan subjek cikgu. Kita nak tengok kalau macam sains, kata cikgu ajar sains, apa yang terkeluar dalam kepala cikgu. Macam tu kiranya, macam cakap cikgu sains, apa yang cikgu sains ni fikirkan petang-petang ni. Macam tu. Ataupun berkaitan dengan subjek cikgu lah. Okay. Okay, ni cikgu Alia, cikgu RBT ni kan. Okay, dictionary. Okay, cikgu Tumazir Zaid. Okay, dictionary English teacher. Okay, bola. Cik PJ. Okay, calculator. Ini newspaper, Cikgu Nuriza. Sebab language, mungkin English teacher kan. Okay. Okay, apa lagi? Okay, ada gambar queen. Ini agak-agak apa ni kaitan dengan Cikgu Nasha, gambar queen ni? Ini gambar surface. ASK? Okay. Yang queen tu agak-agak apa? Sejarah? History? Sejarah lah. Sejarah. Mungkin lah. Tapi tak tahu juga kan. Okey, batu kapur. Ini geografi. Jom cuba teka-teka cikgu. Cuba kita teka-teka. Ini work. Ini cikgu BM, cikgu Suzila, cikgu BM ni. Okey. Lagi. Okey, cikgu Anissa, okey, komputer ESK lah kot kan. Okey. Balance sheet ni cikgu account lah ni kan, accounting ni cikgu seni. Cantiknya ni hasil terbaru cikgu yang Merdeka punya. Okey, corak dan rekaan seni. Okey, geografi, buku teks. Ada di sekolah lagi ke cikgu pada buku teks ni? Okey. Mana hilangnya pergi? Baru terkeluar ni. Okey. Okey, baik. Terima kasih cikgu-cikgu. Okey. Saya close submission ya. Okey, terima kasih banyak-banyak pada cikgu yang hantar gambar. Okey, kita bagi star dekat semua. Okey, baik. So just nak hilangkan mengantuk awal-awal ni kan. Okey, baik. So dah habis kat sini. Kita pergi kepada bisnes kita lah. Bisnes kita hari ni adalah saya nak sharekan tentang PBL pula. Pendidikan STEM bersepadu. Okey, so, ciri-ciri pendidikan STEM. Teorinya saya rasa cikgu-cikgu dah banyak dah dengar teori daripada penceramah sebelum ni, pembentangan sebelum ni. Saya just nak sentuh sikit sajalah dari segi teorinya. Sebab saya pun bukanlah jenis yang not more into theory, I'm more into action. So kalau tanya teori itu mungkin kadang-kadang saya boleh jawab, mungkin kadang-kadang tak boleh jawab. Macam tu. Okay, so ini cikgu saya ambil daripada web Cikgu Haimi. Memang Cikgu Haimi ni memang terkenal lah dengan pendidikan STEM lah kan, semua orang kenal. Okay, so ciri-ciri bagi PDP STEM. Okay, di sini ada disenaraikan ada 7 ciri. Okay, untuk pendidikan STEM semua memang cikgu dah tahu. Kena ada, dia bermula dengan isu. Okay, masalah dunia sebenar, ada isu. Kemudian cuba cari jawapan atau penyelesaian kepada isu tersebut. Okay, cari penyelesaian kepada masalah sebenar yang berlaku. Okay, dan cara
mereka macam mana nak cuba cari penyelesaian tu, mereka gunakan aplikasi pemahaman. Okay, murid-murid gunakan aplikasi atau pemahaman daripada STEM. Okay, kemudian apa yang dibuat, mereka ni bekerja secara berpasukan, kiranya bertanya ataupun saling bertukar pendapat. Okay, bila dah ada kerja sepasukan, masing-masing dapat memberi idea, menambah baik idea atau produk ataupun penyelesaian kepada masalah yang tadi, dan mereka boleh gunakan aplikasi kemahiran dalam proses mereka bentuk. Ini secara umumlah ciri-ciri PDP STEM, dan saya tak nak sentuh banyak tentang benda ni, dan cikgu-cikgu semuanya saya rasalah, saya anggap cikgu-cikgu ni yang biasa mengikuti webinar, berkenaan dengan pendidikan STEM, maka ini memang dah terbiasalah dengan kita kan. Kita dah tahu dah ciri-ciri asas pendidikan STEM. Ciri-ciri PDP STEM. So pendidikan STEM bersepadu, saya nak sentuh sikit tentang ni. Ia adalah pendekatan untuk meneroka pengajaran dan pembelajaran antara mana-mana dua atau lebih komponen STEM, atau antara satu komponen dengan pengetahuan yang lain. Ni tujuan dia satu saja, yang utamalah untuk bagi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid, dan di mana murid-murid ni boleh mengaplikasikan pelbagai kaedah pembelajaran ni. Seterusnya KEBAT ataupun KEBAT, apa-apa yang cikgu nak baca lah, kemahiran berfikir aras tinggi kan, sebutan kita kadang-kadang ada yang sebut KEBAT, ada yang sebut KEBAT dan sebagainya. So dalam KEBAT dan pendidikan STEM bersepadu memang tidak boleh dipisahkan, mesti ada. Dalam pendidikan STEM bersepadu ada elemen KEBAT-nya. Dan bila kita melakukan elemen KEBAT, mesti tak lari daripada pendidikan STEM. Kebanyakannya begitulah. Walau bagaimanapun KEBAT dalam mata pelajaran lain pun ada jugalah. Dan pendidikan STEM semestinya ada elemen KEBAT tu. So 7 elemen KEBAT. Ini pun saya rasa cikgu dah biasa, kita memang dah biasa bermula mengenal KEBAT ni sejak diperkenalkan. Kurikulum, pedagogi, pentaksiran, kemudian adanya sokongan daripada pihak-pihak ataupun elemen-elemen sokongan, KOKO, komuniti, swasta, sumber dan bina upaya. Yang ni kenapa saya keluarkan pendidikan STEM bersepadu lah, KEBAT lah, ada kaitan dengan modul yang saya akan kongsikan. Seterusnya berkenaan dengan projek and problem based learning. Yang ini pun adalah kalau cikgu-cikgu STEM, cikgu-cikgu sains, matematik, RBT dan cikgu-cikgu lain pun ada berkaitan dengan PBL, cumanya pelaksanaannya mengikut subjek masing-masing lah kan. So PBL ni kita nak hasilkan beberapa kemahiran kepada murid, kita nak terapkan kemahiran kepada murid, di mana murid ini boleh membuat keputusan, membuat projek lah kebanyakannya dan menyelesaikan masalah. Dan di sini juga kita boleh lihat kemahiran-kemahiran yang kita boleh bina murid, pada murid, di mana mereka boleh menguasai kemahiran itu dan boleh digunakan dalam kehidupan mereka. Komunikasi, TMK, kerja berpasukan, keusahawanan, kepimpinan, belajar sepanjang hayat, flexibility, kebolehan nak beradaptasi dengan dunia luar bila mereka keluar nanti, ada inisiatif dan ada arah atau tujuan tersendiri. So project based learning ataupun problem based learning ini kita tengok kepada masalah di dunia sebenar lah, dan kita bagi peluang kepada murid untuk cuba mencari penyelesaian dan menggunakan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Bukan hanya penyelesaiannya, bukan hanya menggunakan subjek yang dipelajari saja. Maksudnya contohnya kalau project and problem based learning ni hanya guna dalam hanya gunakan yang sains saja, tapi juga ia melibatkan elemen kurikulum yang lain. Ia adalah merentas kurikulum apabila murid ni mencari penyelesaian kepada project and problem based learning ini. Dan
apa yang saya nak kongsikan ni juga, ia sebenarnya adalah bermula dengan project and problem based learning sebenarnya. Okay. Dan satu lagi, okay, modul Create Process yang saya akan kongsikan pada hari ini juga, okay, ia menepati ciri-ciri yang ada pada rubrik ataupun elemen collaboration dalam 21st century learning, 21st CLD, okay, di mana collaboration ni adalah kerjasama, okay, kerjasama. Jadi syarat untuk collaboration, okay, level 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 level. Okay, paling tinggi adalah level yang kelima lah, okay. So apa projek ataupun modul yang Create Process ni memang menepati 100% 21st CLD collaboration, di mana murid bekerja dalam kumpulan, mereka bertanggungjawab, okay, berkongsi tanggungjawab yang sama, okay, iaitu untuk menyelesaikan dan menghasilkan suatu projek, okay. Mereka membuat keputusan yang penting bersama, okay, keputusan yang penting bersama, dan hasil kerja mereka tu adalah interdependent, saling berkaitan. So maksudnya kalau satu bahagian tersekat, maka bahagian yang lain pun akan memberi kesan, akan terkesan. Okay, so itu juga menepati kepada 21st century learning design lah, element collaboration. Okay, teorinya banyak, okay, yang boleh dikaitkan, okay. Tapi kita tengok belajar teori saja kan. Sekarang kita nak tengok implementation, macam mana nak buat, apa benda nak buat tu, apa benda sebenarnya, okay. So macam mana nak buat, supaya semua teori-teori tu boleh direalisasikan. Macam mana nak buat, action dia macam mana. Okay, ini contoh. Modul ni dibuat sebenarnya adalah hasil kajian tindakan. Okey. Sekejap . Okey, modul Create Process, okey, kita dah masuk kepada ni. Dia sebenarnya adalah modul hasil kajian tindakan oleh kumpulan kajian tindakan di sekolah kami, SMK Tun Perak, dan diketuai oleh Puan Lelawati dan saya dan 3 orang lagi. Ahli kumpulan kami lah, kiranya inovasi berkumpulan lah kiranya. Asalnya ideanya adalah kajian tindakan, okay, untuk pertandingan kajian tindakan lah peringkat daerah. Okay, dan okay, ideanya adalah untuk nak integrasikan, okay, kemahiran berfikir aras tinggi, pembelajaran kebat sebenarnya, okay. Pembelajaran kebat yang menggabungkan literasi sains, matematik, bahasa Melayu dan keuangan. Okay, so ada 5 disiplin ilmu di sini, 5 kurikulum, okay. Sains, matematik, bacaan, iaitu bahasa Melayu, dan keuangan. Okay. Walaupun keuangan ini adalah bukan salah satu mata pelajaran, tetapi elemennya dimasukkan, macam sekarang ni dalam matematik kan, ada matematik keuangan dan sebagainya. Okay. So Create Process ni adalah 5 langkah yang perlu dilalui oleh murid, okay, untuk melaksanakan, okay, di mana daripada perkataan ini, okay, dia datangnya daripada perkataan create, okay, iaitu mencipta. Okay, murid dikehendaki mencipta sesuatu, kemudian menghasilkan, okay, dah cipta tu hasil lah, bukan sebagai idea saja, realisasikan idea tersebut, hasilkan, produce, okay, kemudian promote, mempromosikan, okay, hasil ciptaan mereka tu, hasil yang mereka keluarkan itu, okay, kemudian yang ketiga menjual, okay, dah promote, jual, okay, dan akhir sekali adalah satisfy, okay, mencapai kepuasan. Okay, kepuasan bagi siapa? Bagi murid lah kiranya. Mereka yang laksanakan sekiranya adalah imbuhan kepada mereka. Okay, dan di samping sains dan matematik, kita juga melibatkan bacaan dan juga keuangan, okay, sebagai kajian sampingan. Kenapa ditulis di sini kajian sampingan? Sebab
ini memang bermula dengan kajian tindakan. Okay. Tetapi walaupun ia adalah kajian tindakan, ia boleh digunakan sebagai modul untuk PDP kita, okay, pendidikan STEM bersepadu, elemen kebat dan sebagainya. Okay. Modul ini kita telah pertandingkan dalam pertandingan kajian tindakan daerah, peringkat daerah, dapat johan. Kemudian kita jadi wakil ke persidangan kemahiran berfikir aras tinggi di Selangor, okay, dapat johan negeri. Okay. Kemudian kita juga membentangkan kajian ini di persidangan kebat kebangsaan tahun 2020, kita dapat anugerah kategori emas. Okay, ini antara kejayaan yang dicapai oleh kumpulan yang menghasilkan inovasi ini. Okay. Dia adalah kajian tindakan inovasi sekali, okay, sekaligus, dua sekali. Okey, baik. So ini adalah timnya, tim penyelidiknya diketuai oleh Puan Nolelawati. Sekarang ni beliau dah jadi GKMP SMK Rawang, guru kanan mata pelajaran Sains Matematik di SMK Rawang. Saya bahagian Sains, kemudian Puan Iza Matematik, Puan Mastura Cikgu Bahasa Melayu dan Puan Nur Syahiza bahagian Literasi Keuangan, bidang ekonomi dan perniagaan. Okay, itu adalah kumpulan yang menghasilkan projek inilah ataupun inovasi ini. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang dulu. Okey, macam mana bermulanya idea tu? Okey, kita bermula dengan ideanya kita nak laksanakan pembelajaran berasaskan projek bagi sains lah. Okey, dan kita lihat aplikasi konsep sains dan kemahiran matematik di kalangan murid tu masih lemah. Okey, aplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik lemah, kemudian pengurusan keuangan, okey, semasa menjalankan projek, okey, kemudian pembentangan projek yang masih kurang memberangsangkan, pemilihan kosakata. Kadang-kadang bila kita buat presentation ni, murid-murid dia present guna bahasa yang tak sesuai, guna perkataan yang tak sesuai, dan juga menggunakan kosakata yang tak sesuai lah, intonasi dan sebagainya. Okey, so ini adalah refleksi, sama jugalah lebih kurang macam tadi juga, so tadi terus. Okey, penyataan isu dan masalah permasalahan kajian. Okey, elemen utama di sini adalah berkaitan dengan sains dan matematik, tetapi kita gabungkan. Okay, untuk sains, pemilihan tajuk kita ambil murid tingkatan 2. Projek ataupun tajuknya adalah sains dan asid dan alkali. Okay, di mana ini kita dapati masalahnya murid ni tak dapat nak ingat perubahan warna, tak dapat nak aplikasikan konsep. Dan bagi matematik pula, kita lihat kelemahan murid dari segi penggunaan graf fungsi, konsep graf fungsi, okay, dan kaitkan apa yang dia belajar graf fungsi ni, tujuan dia untuk apa sebenarnya, macam tu. Okay. Kemudian yang bahasa Melayu dari segi bacaan, okay, kita lihat sendiri cikgu-cikgu sains bila buat projek dan cikgu matematik atau cikgu-cikgu lain, bila kita suruh murid buat pembentangan, kadang-kadang murid hanya membaca saja di depan kan. Dia bawa skrip, dia baca, atau dia buat presentation, dia baca saja daripada presentation tu. Okay. Intonasinya tak lancar, mendata dan sebagainya. So tidak menepati seperti yang kita harapkan. Okay, keuangan. Murid-murid ni tahu asas pengurusan keuangan, tapi sekiranya kita tanya soalan yang lebih lanjut berkaitan dengan keusahawanan, perniagaan dan sebagainya, mereka ni tak aware lah, kiranya tak ambil kisah sangat, tak gunakan pun kemahiran ataupun aplikasi yang dah belajar matematik dan sebagainya tu. Okay, so ini adalah objektif, sebab ini kajian tindakan. So objektifnya kita nak capai, kita nak tengok pencapaian lah
ada penilaian kan. Salah satu elemen KBAT tu mesti ada penilaian kan. Okay. So ini adalah kita punya objektif yang khusus lah sebab kajian tindakan kan. Kita nak naikkan peratus murid daripada grade A, grade C, nak kurangkan yang grade rendah-rendah tu bagi mata pelajaran sains dan matematik. Dan untuk bahasa Melayu, kita nak naikkan markah ataupun TP untuk lisan. Okay, percakapan, lisan, presentation dan sebagainya. Okay, dan untuk perniagaan dan kewangan, kita nak lihat peratus pengetahuan murid berkaitan dengan itu. Okay, so disebabkan itu, maka kita adalah ujian pra dan pasca. Sebab kita buat kajian tindakan kan, kita kena ada data, rekod dan sebagainya. Okay. So bagaimana proses itu berfungsi? Okay, proses cryoprocess modul itu. Okay, yang pertama sekali ada 5 langkah. Okay, murid-murid dikehendaki mencipta minuman detox. Okay, berasaskan tajuk asid dan alkali. Ini literasi sains. Okay, di mana konsep minuman detox untuk meneutralkan. So murid kena faham konsep peneutralan di sini, penggunaan asid dan alkali untuk peneutralan. Yang kedua, murid cipta yang proses yang first tadi, bila mereka dah faham konsep peneutralan asid alkali, okay, mereka perlu cipta minuman, okay, minuman detox. Pengujian mereka buat sendirilah kiranya dengan bimbingan cikgu. Dan mereka lakukan ujian itu waktu sains lah. Okay, kemudian hasil mereka perlu hasilkan, okay, hasilkan minuman tersebut. Okay, itu melibatkan literasi matematik. Okay, nak hasilkan, nak jual, nak hasilkan, mereka perlu kira keuntungan dan sebagainya kan. Okay, kemudian promosi. Bila dah ada kira keuntungan, berapa nak jual, berapa modal yang diperlukan, buat unjuran keuntungan dan sebagainya, mereka perlukan promosi. Okay. Yang ini melibatkan literasi bacaan di mana mereka perlu hasilkan poster bermaklumat dan juga video. Mereka perlu hasilkan video, lakonkan video untuk promosi lah kiranya. Dan ini melibatkan literasi bacaan lah, intonasi yang betul, ayat dan sebagainya untuk menarik minat pembeli. Okay, seterusnya melibatkan jual, okay, jual beli. Kita jual hasil mereka tu, ini melibatkan literasi keuangan dan juga kepuasan. Okay, kepuasan yang mereka dapat last kali bila mereka dapat untung hasil jualan tersebut. Okey, untuk permulaan nak jadikan projek ini adalah real world project. Okey, kami bahagikan kumpulan dan kumpulan itu disusun berdasarkan kepada ujian minat dan kerjaya yang dibuat oleh UBK, Unit Bimbingan dan Kaunseling. Mereka ada ujian psikometrik berkaitan minat kerjaya kan. So kita pilih yang jadi ketua. Okay. So satu kumpulan itu mewakili satu syarikat. So syarikat ini diberi, kita nak real world situation kan. So satu syarikat ini diberi tanggungjawab untuk menghasilkan minuman detox. Okay. Dan ahli-ahlinya dipilih berdasarkan minat mereka lah. Yang minat kepimpinan kita pilih jadi ketua. Yang hasil daripada ujian yang dibuat minat dan kerjaya itu, yang ada minat dalam bidang sains dan teknologi, kita bagi dia sebagai creator, kiranya macam tu. Yang minat bahagian keuangan, kita bagi dia sebagai pengurus keuangan. Okay, yang mahir bidang sosial, okay, dan sebagainya, kita bagi tanggungjawab sebagai pengurus promosi dan pengurus jualan yang lain lah. So kiranya kita panggil mereka ni untuk sesi bimbingan berkelompok oleh kaunselor. Di sini gambarnya kecil kat sini. Itu je gambar yang saya ada. Saya cari, ini pun dah lama kan, projek ni tahun 2020. Okay, mungkin gambarnya pun saya dah simpan tak ke mana. Okay, so bimbingan ini diberikan oleh kaunseling. Kita libatkan kaunseling juga.
untuk bagi taklimat dan juga bimbingan lah kepada pengurus. Ini semua adalah pengurus-pengurus syarikat, ketua kumpulan lah kiranya. Okey. Okey. Dan ini contoh video iklan. Okay, video iklan ini pun ada dalam simpanan, tapi itulah 2020 kan, banyak yang dah berlaku, so tak jumpa nak cari dah kat mana. Okey, yang ini adalah sesi penyerahan. Okey, baik. So itu secara ringkas dia punya step-step yang perlu dilalui ya oleh murid-murid yang kita buat melalui modul ni lah. Okey, pemilihan kumpulan dan sebagainya, bukan kita buat suka-suka pilih kumpulan. Kita ada tengok minat murid lah, sebab kadang-kadang kalau murid tak minat, kita bagi sebagai ketua, mungkin tanggungjawab tu tak selari lah. Kita nak biar murid tu tahu dia minat benda tu, dia ada kemahiran dengan tu, so dia should go for that, macam tu. Okay. So ini antara gambar yang ada. Okay, semasa penghasilan dibuat di dalam makmal, di bawah pemantauan guru di makmal sains. Ini proses penghasilan lah. Maksudnya mereka dah create dah macam mana minuman itu, dan di sini production lah. Kita buat pada hari Rabu, tapi masa ni PKP kan, aktiviti koko tak ada, so kita ambil waktu selepas rehat. Untuk aktiviti jualan ni. Okay, aktiviti penghasilan dan jualan. Okay, ini menjual. Okay, ini tahun 2020, murid-murid ni form 2. So sekarang ni murid-murid ni form 5. Murid-murid ni form 5, ada murid-murid yang sama lah. Okay, ini aktiviti mereka menghantar jualan dan tempahan, okay, ke kelas-kelas. Memang mendapat sambutan yang baik daripada murid-murid dan juga daripada kalangan cikgu-cikgu. Okay, yang ini adalah kita bagi keuntungan. Duit yang dapat tu kita bagi, setiap kumpulan terima. So bila murid-murid ni dapat duit hasil daripada tu, mereka boleh nampak. Okay, real world sebenarnya kalau mereka mengusahakan perniagaan ataupun bisnes macam tu, apa yang mereka akan dapat, pengalaman yang mereka dapat tu. Memang bila tanya pun mereka sangat gembira lah dapat duit kan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. So yang dapat banyak tu happy, yang dapat sikit tu pun mereka reflect diri apa yang mereka dah buat, apa sepatutnya mereka buat dan sebagainya. Okay, so murid boleh faham dalam situasi sebenar, kalau mereka melibatkan diri dalam perniagaan, mungkin ada yang untung, mungkin ada yang rugi. So itu juga membina apa kita panggil resilient dalam diri murid. So dia boleh nampak dah daripada awal, dah tahu dah macam mana. Walaupun nampak macam tak adalah besar mana pun, tapi ia melibatkan duit juga kan. So mereka dapat hasil, so mereka gembira lah. Okay. Dari segi pencapaian pula, okay, dari segi literasi yang kita nak tengok adakah projek based learning ataupun pendidikan STEM bersepadu ni ataupun elemen kebat yang kita nak buat ni bagi kesan kepada pencapaian murid dan sebagainya kan. Okay, so ini adalah ini adalah ujian yang mereka buat dalam laporan lah untuk menghasilkan. Okay, setiap kali mereka ada idea, dapat idea, mereka akan buat ujian. Okay, mereka buat ujian dan akan test nilai pH dan sebagainya. Okay, dan ini adalah graf. Okay, unjuran graf fungsi yang ini di bawah bimbingan cikgu matematik. Okay, so cikgu matematik yang akan handle lah. So bila diorang dah dapat apa bahan-bahannya, dah dapat produk yang nak dihasilkan, okay, mereka rujuk dengan cikgu matematik, okay, senaraikan berapa harga. Okay, dia rujuk cikgu matematik dan buat kajian pasaran lah, harga modal, untuk modal tu nak cari barang tu kan.
Okey, berapa, lepas tu senaraikan dan cikgu tu akan tengok unjuran. Okey, mungkin istilah saya gunakan ni tak tepat, saya minta maaf, cikgu matematik, cikgu perniagaan. Okey, so memang mereka buat di bawah pemantauan cikgu matematik lah. Okey, yang di bawah pemantauan saya bahagian sains, saya bersama mereka menguji ciptaan air detox ni. So saya cubalah, kiranya saya yang cuba minuman mereka tu okey ke tak okey dan sebagainya. Pilot test lah kiranya kan. Okey. Okey, yang ini adalah gambar suatu penyediaan. Okey, macam-macam color minuman ini keluar. So kita dapat test lah, dapat rasa. Kemudian dapat tengok dia punya pH. Kalau tak jadi, tidak dapat pH alkali yang dikehendaki, mereka cuba bahan yang lain pula. Okey, kemudian ini adalah yang untuk pengiraan dan plot graph. Okey, dari segi pencapaian dapatan kajian, okey, untuk ujian pra dan pasca bagi literasi sains, okey, didapati peratus murid yang mendapat B, C, D sebelum dan selepas itu berubah. Okey, di mana ujian pra tak ramai murid yang dapat A dan B, A, B, C, kiranya yang atas lah markah yang tinggi. Okey, tapi selepas kita buat projek, didapati ramai, kita bagi set soalan yang sama. Okey, kemudian yang D ni dah sebelum kita buat ada murid yang gagal, fail. Tapi lepas dibuat tak ada murid yang gagal dan peratus D dengan E bertambah lah, di mana yang gagal ni dah berpindah ke tak gagal. Okey, matematik pun sama. Okey, keputusan positif yang kita tengok berlaku peningkatan bagi bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu didapati kosakata bertambah banyak. Okey, mereka faham. Yang ini soal selidik. Kita bagi soal selidik berkaitan dengan projek yang dijalankan. Okey, yang ini untuk ujian bahasa Melayu. Yang ini yang dipantau oleh guru bahasa Melayu. Di mana penggunaan kosakata murid bertambah baik dan sebagainya. Okey, untuk soal selidik bahagian literasi keuangan, okey, kita bagi soalan yang sama di awal dan akhir. Awal kita bagi soal selidik, tanya mereka penting ke tak penting, macam penghasilan produk ni macam mana, cara nak jual macam mana. Kiranya ini adalah melibatkan elemen perniagaan lah, perdagangan kan. Okey, melibatkan elemen keuangan dan sebagainya. So selepas mereka melaksanakan, di mana mereka kena kira harga jualan, kena kira berapa harga dan sebagainya. So mereka lebih faham. Okay, dalam soal sidik ni mereka jawab yang warna hijau pekat ni, mereka lebih faham lah kiranya peningkatan berlaku di situ dari segi kefahaman tentang literasi keuangan dan perniagaan. Okey. Seterusnya refleksi daripada kajian. Okey, selepas dilaksanakan kajian ini, okey, pencapaian seperti yang ditunjukkan dalam graf tadi meningkat. Okey, kemahiran murid literasi bahasa Melayu dan keuangan juga meningkat. Okey, dan yang paling tidak kiranya macam tak sangka lah kan. Okey, murid-murid ini sebenarnya ada bakat terpendam. Bakat terpendam terutama sekali bila mereka perlu melakonkan iklan untuk menjual kan. Buat video, berlakon, menjual, buat video. Lepas tu mereka juga buat jualan langsung. Yang ini adalah poster, mereka hasilkan poster juga. Yang mereka buat sendiri poster ni pada masa tu tahun 2020, penggunaan digital ni macam tak banyak sangat lagi kan, sebab kita masa tu baru lepas PKP, sekolah baru bermula semula. Okay, so tapi mereka berjaya buat, mereka berjaya hasilkan video dan sebagainya. So kita boleh dapat bakat terpendam murid-murid. Okay. Dan memupuk semangat kerjasama di mana dalam satu kumpulan tu memang kita campur antara kaum. So mungkin awal-awal yang murid-murid Cina, India bermasalah sedikit dari segi nak membaca dengan intonasi yang betul tanpa tengok skrip dan sebagainya. So di akhirnya
mereka berkat kerjasama daripada mereka tu mereka berjaya lah. Okay, okay, baik. Dan impact daripada kajian ini, okay, murid ini boleh melihat dan memahami elemen merentas kurikulum dalam PDPC. Maksudnya mereka boleh melihat apa yang mereka belajar di sekolah ni sebenarnya ada berkaitan walaupun ianya antara bahasa Melayu dengan sains, bahasa Melayu dengan matematik, matematik dengan keuangan. So mereka boleh tahu ada kaitan sebenarnya, bukan hanya sains, belajar sains saja, tak ada kaitan dengan bahasa Melayu. Okey, kemenjadian murid memang terselah. Okey, selepas itu dan saya boleh lihat sendiri sebab murid-murid ni sekarang form 5 kan di sini. Kita buat masa ni masa form 2. So start daripada situ, kemenjadian murid-murid ni memang terselah. Kita bawa masuk pertandingan apa-apa ataupun aktiviti apa-apa, mereka memang aktif sebab mereka dah diberi pendedahan. Okay. Dan of course lah PBD, markah PBD band 5, band 6 bertambah. Okay. Dan apabila kita gabungkan 4 literasi, 4 mata pelajaran itu, bagi guru, dia menjimatkan masa. Okay, bagi murid dan guru untuk pembelajaran berasaskan projek ni. Sebab apa? Sebab untuk sains kita dah satu projek yang sama tapi untuk 4 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran yang berbeza, iaitu sains, matematik dan bahasa Melayu. Okay, so tak perlu nak pening-pening buat 4 projek yang berbeza atau 3 projek yang berbeza. Okay. Untuk guru pula, pelaksanaan ini melalui konsep adaptability dan flexibility mengikut persekitaran lokaliti sekolah. Okay, boleh ubah sesuai lah maksudnya. Dan isu tak dapat habiskan sukatan pelajaran wujud sebab kita dah sepadukan. Maksudnya satu projek sahaja tapi 3 subjek sekali. Maksudnya macam tu. Okay. Okey, yang ini adalah yang bahagian bawah tu adalah berkaitan dengan kajian yang boleh dibuat juga dan boleh modul ini boleh dibuat untuk diguna untuk mata pelajaran lain. Okey. Sains tulen, RPT dan seni visual, terutama sekali elemen ataupun bahagian create yang mencipta. Okay. RBT mungkin cipta projek, seni mungkin cipta hasil kan, dan bila cipta hasil kena bila kita kaitkan dengan dunia sebenar. So kalau murid ini belajar seni, dia menghasilkan sesuatu karya, kita ajar ataupun kita boleh terapkan ataupun kita boleh masukkan elemen di mana murid itu dapat mempromosikan dan menjual hasil seni yang dihasilkan oleh mereka tu. Okey. Dan ia berkaitan dengan apa tadi, bahasa jugalah bila mereka nak mempromosikan dan sebagainya kan. Okey, dan seterusnya ia juga boleh diketengahkan untuk pertandingan co-curriculum untuk menaikkan markah PJSK. Dia sebenarnya projek ni adalah modul pre-proses ni adalah bersepadu, bukan hanya untuk PDP subjek tetapi juga co-curriculum, markah PJSK dan juga kepimpinan, di mana kepimpinan ni kita boleh lihat daripada ketua lah, ketua yang pengurus suatu projek itu kan. So kita boleh nampak kepimpinan murid. Okay. Dan saya nak kongsikan yang ini yang Cikgu Nasha kata dia jumpa saya tu kan dekat Carnival STEM daerah. Okay. Inovasi Carnival STEM daerah tahun lepas Cikgu Nasha. Okay, tahun lepas. Tahun lepas. Betul. Tahun lepas murid-murid ni murid-murid form 4. Kalau tadi cikgu tengok, cikgu perasan gambar murid ni dia kanak-kanak lagi kan, form 2. Sekarang ni tahun lepas dia form 4, sekarang ni form 5. Okay. So saya bawa kumpulan yang menang ke projek Carnival STEM daerah ni untuk pameran inovasi. Dan masa tu Cikgu Lela dah dia yang anjurkan, dia dah jadi GKMP kat SMK Rawang. Okay, ini satu daerah dan Carnival STEM daerah ni memang carnival yang besar, melibatkan kerjasama dengan UiTM, College Community, College Kemahiran dan ada lagi beberapa agensi lain lah yang terlibat dalam pameran ni. So
saya bawa mereka ni dan mereka inovasi modul Create Process tu kiranya saya yang pamerkan bahagian inovasi modul Create Process, dan murid-murid ni tunjukkan ataupun demokan air mereka hasilkan. Okey, dan mereka hasilkan air tu untuk dicuba di situ selama 2 hari dan mendapat feedback yang bagus lah. Okay. Mendapat Okay. ha. Alright. Okay. Tak apa, Okay. teruskan Cikgu Zana. Okay, minta maaf. Ada masalah pula internet ni hari ni ya. Okay, sekejap. Sikit je lagi. Sabar ya. Okay, so minta maaf cikgu lain kan. Okay, so di pameran ini mereka menerangkan sendiri. So inilah kemenjadian yang saya harapkan daripada murid-murid ini sebenarnya. Okay, mereka yang present sendiri, mereka yang prepare sendiri barang-barang tu tanpa bantuan daripada saya atau cikgu-cikgu yang lain. Mereka terangkan kepada pengunjung-pengunjung. So saya rasa inilah yang kita harapkan, kemenjadian murid kita hasil daripada pendidikan STEM yang kita terapkan, daripada elemen kehebat yang kita terapkan, di mana mereka mempunyai keyakinan diri untuk berkomunikasi sebab mereka dah belajar, dah berlatih komunikasi yang betul ataupun cara intonasi penerangan yang betul, bahasa yang betul dengan cikgu bahasa Melayu kan. Okey, dan kiranya mereka ni juga berjaya untuk meyakinkan pengunjung untuk mencuba sampai karnival tu 2 hari. Ada yang datang pada hari pertama dan hari kedua pun dia datang juga cuba minum, dan ada yang berminat nak beli formula ataupun cara minuman tu sebenarnya. So dia kiranya macam bagi cadangan untuk ketengahkan lah, untuk komersialkan. Okay. Itu inovasi, memang inovasi murid lah kiranya, inovasi minuman detox murid kan. Okay. Ini ada saya kongsikan satu video mereka berkomunikasi dengan penerangan dan juga berkomunikasi dengan pengunjung, dan kebetulan video ni adalah perasmi pensyarah daripada pensyarah Fakulti Kejuruteraan UiTM. UiTM mana dah saya dah lupa dah yang datang, yang hadir. Yang ini YDPTFBG. Okey, saya onkan video ni dan maklumkan kalau dengar suara saya dah on tadi sekejap Ada suara. Aduh. Asyik terkeluar. Okey, asyik terkeluar Cikgu Nasha. Oh, tak apa. Rasanya masih boleh diikuti lagi konten Cikgu Suzana. Okey, baik. So kita teruskan. Okey, sekejap. Okey.
Okay, so itu adalah sikitlah ada short video saya jumpa penerangan. Dia sebenarnya murid-murid ni awal-awal tu dia tak tahu yang ni adalah doktor ni pensyarah daripada Fakulti Kejuruteraan UiTM. So confident level mereka memang tinggi lah. So cakap tanpa rasa takut dan sebagainya kan. Okay, so okay, kejap. Baik. So itu antara salah satu projek yang kita buat pada tahun 2020. Okay, dan di sini juga ada dicadangkan lah, kita bagi satu apa kiranya macam cadangan modul yang boleh gunakan apa tajuk macam cadangan modul yang boleh kita gunakan untuk pre-process ni. Sorry. Sekejap tadi. Okey. Untuk cadangan lain, kiranya yang nombor 2 ni SCR kali yang kita dah buat lah kiranya graf fungsi. Okey, yang lain mungkin untuk bab menengah rendah, okey, tingkatan 1 sains, tajuk 6.2 campuran minyak wangi. Okey, minyak wangi melibatkan penyulingan dan juga jam buah, penghasilan jam buah. Okey, kita boleh selaraskan ataupun kita boleh sekalikan dengan subjek matematik bab 4, tajuk nisbah dan kadar. Okey, bacaan mungkin penulisan dari segi kaedah nak hasilkan. Okay, ini adalah BM-nya, elemen BM-nya, dan kewangannya. Bila keuangan kita melibatkan perniagaan lah, kita sekarang nak entrepreneurship kan, STEMpreneur. Saya jadi juri STEMpreneur dah 2 tahun dah. So kiranya bukan hanya murid tu boleh hasilkan, bukan saja jadi founder, okay, penghasilan, tapi juga kita nak pasarkan sendiri. Okay, sebab sekarang ni kita tengok founder-foundernya hebat dalam ilmu pemasaran, ilmu perniagaan saja, tapi dari segi sainsnya founder-founder tu kan tak tahu mercury, produk mercury dan sebagainya kan. So kalau basic STEM, basic sainsnya tak ada, yang itulah yang jadi apa tak selamat tu kan. Okay, so kini kita nak kiranya orang sains sendiri yang founder ataupun asaskan, lepas tu kita masukkan, kita ajar tentang keuangan, kita dedahkan daripada awal. Okey, untuk bab tingkatan 3 thermodinamik tajuk endothermic exothermic. Okey, mungkin boleh mereka cipta hot and cold pack. Yang ini memang ada dalam PBL untuk form 3 saya rasa untuk hasilkan ni. Okey, tetapi mungkin dari segi ini kita tak bawa ke yang lebih lanjut, tak ada kaitan dengan simpanan dan pelaburan. Itu mungkin boleh dikaitkan. Mungkin cikgu boleh tanya kaitan, boleh tak kita masukkan sekali merentas kurikulum dengan matematik, okey, bahasa Melayu dan juga perniagaan dan keusahawanan. Okey, itu antara cadangan-cadangan yang boleh dibuat, dan saya rasa cikgu-cikgu mata pelajaran lain contohnya kat sini kalau nak sepadukan macam tadi, seni kan, ada cikgu seni, kemudian ada cikgu RBT, proses pembuatan dan sebagainya. Okey. Okey. Baik. So itu adalah antara contoh, dan cikgu boleh cuba Okey, baiklah ya para peserta semua. Okey, ada masalah dari segi gangguan internet daripada Cikgu Suzana. Mungkin saya boleh dapatkan maklum balas daripada peserta-peserta yang telah mengikuti kan perkongsian Cikgu Suzana berkaitan dengan STEM bersepadu. Apa manfaat yang dapat diperolehi daripada pelaksanaan STEM bersepadu pada guru dan juga pada murid, selain daripada input yang diberikan oleh Cikgu Suzana? Atau mungkin ada pengalaman cikgu-cikgu ada yang dah pernah melaksanakan STEM bersepadu di sekolah?
Okay, mungkin idea untuk pelaksanaan STEM bersepadu ni mungkin boleh kita bawa hingga ke peringkat pengurusan lah, untuk kita boleh sebarluaskan, mungkin dijadikan aktiviti melalui kolaborasi antara panitia-panitia mata pelajaran. Tak begitu Cikgu Suzana? Ya, betul. Okay, pengalaman cikgu kan kolaborasi, maksudnya daripada STEM bersepadu ni dapat meningkatkanlah kolaborasi guru-guru tu kan, Betul. antara subjek lain dengan subjek lain. Betul. So kolaborasi yang kita nampak bukan hanya on paper sahaja. Bila kita buat tu kita nampak, oh boleh sebenarnya buat macam tu. Okay. So ada yang mungkin ada cikgu-cikgu yang lain yang pernah buat, mungkin lebih kurang sama. So kiranya macam boleh kongsikan, okay, kalau ada yang pernah buat. Kalau rasa belum, mungkin lepas ni nanti nak cuba guna di sekolah, boleh. Okay. Boleh gunakan. Kalau perlukan penerangan yang lebih lanjut, boleh kita berhubung, okay, dalam komuniti CDL, boleh bertanya, ataupun cikgu-cikgu lain kalau ada perkongsian boleh kongsikan. Okay. Cikgu Nasha? Ya, okey Cikgu Sana, ada apa-apa lagi ke yang ingin dikongsikan lagi ataupun pesanan sebelum Cikgu Suzana mengakhiri tajuk perkongsian Cikgu Suzana petang ini? Okey, saya sebenarnya ada satu benda lagi. Sekejap. Satu je, kita cuba last one. Okey, saya sebenarnya nak tahu kiranya apa sebenarnya masalah ataupun biasanya yang kita hadapilah kepada dalam pelaksanaan STEM bersepadu ni. Okey. So apa kekangan dia masa kita nak laksanakan, okey? Kekangan dalam pendidikan STEM bersepadu ni, macam mana kalau pelaksanaan tu apa kekangan dia? Sebab masa saya melaksanakan projek tu pun ada kekangan-kekangannya dari segi masa, dari segi komitmen dan sebagainya. So saya nak tanya cikgu-cikgu lah, pendapat cikgu-cikgu. Kekangan dia sebenarnya apa kita nak buat tu, selain daripada tu. Dan masa awal ni saya rasa memang benda tu, projek tu susah. Tapi bila kita buat, dia jadi. Dan efek ataupun kesan selepas itu tu yang saya rasa macam wow, sampai sekarang masih ada lagi. Okay. So apa pandangan cikgu-cikgu berkaitan dengan kekangan ni? Ada lagi tak? Wujud lagi tak sekarang ni kekangan untuk pelaksanaan tu? Kalau sebelum ni ada. So sekarang ni wujud lagi tak rasanya nak buat tu? Saya buka dalam 2 minit macam tu. Cikgu Nasha, boleh ya? Okey, boleh. Sementara tu saya nak ambil daripada komen guru dalam YouTube Cikgu Sana, daripada Cikgu Nur Azian. Beliau mengatakan STEM, maksudnya PBL STEM ni sesuai sekiranya murid mempunyai multi skill dan ianya dapat menunjukkan minat anak-anak yang aktif dalam pembelajaran. Itu pandangan Cikgu Nur Azian. Ya, kreativiti murid juga dapat dilihat melalui PBL. Okey. Kalau yang minat tu macam yang kita kata pembahagian kumpulan tadilah kan, ada yang jadi pengurus, ada yang bahagian promosi. So yang bahagian promosi tu dia yang desidekan video, kandungan video dan macam mana cara nak mempromosi tu. So dia boleh keluarkan kreatif idea, sisi kreatif dia tu. Okey. Sisi kreatif dia tu dia boleh cuba untuk macam-macam cara lah nak promote kan, sebab dia minat kan. So macam-macam idea lah videonya. Okey. Kemudian yang dari segi keuangan tu, yang minat keuangan, pandai mahir dalam keuangan, mereka yang merancang pembelian berapa banyak dan sebagainya. So mereka dia yang buat keputusan. So kiranya dalam satu kumpulan tu kita boleh selahkan potensi yang berbeza. So di situlah berlakunya pembelajaran terbeza kan. Okey. Pembelajaran terbeza kepada murid-murid ni, di mana setiap seorang tu ada tanggungjawabnya sendiri dan masing-masing tahu tanggungjawab dan itulah yang boleh jadi itu macam tu.
Mungkin saya nak tambah sikit lah Cikgu Sana, sebab saya di sekolah, saya penyaran STEM sekolah. Jadi saya pun banyak juga berdamping dengan kaunselor sekolah. Jadi bila berdamping dengan guru kaunselor sekolah ni, saya belajar sesuatu bahawa sebenarnya kita perlulah cikgu-cikgu, guru-guru akademik ni, kita sebenarnya boleh memanfaatkan keputusan murid daripada ujian inventory tu. Inventory Sebab minat kerjaya. ya, sebab mungkin selama ni kita tak perasan, kita mungkin terlepas pandang kan tentang aspek tu. Tapi sebenarnya macam perkongsian daripada Cikgu Suzana sendiri, sebenarnya bila ada data daripada minat murid ni, dia akan berikan lebih impak untuk guru kena pasti potensi murid, apa yang mereka, kekuatan dan juga kekuatan dan juga apa yang kita bertambah baik dari segi karakter mereka. Betul. So yang jadi ketua tu memang kita siap bagi kursus lah, panggil, bukan kursus, kiranya sesi motivasi lah bersama dengan kaunselor. Memang kita pilih pengurus yang memang boleh menguruskan. Sebab bagi saya yang dalam bahagian penyelidikan, yang bahagian saya bidang sains ni, saya memang serah 100% kepada yang menguruskan bahagian production, maksudnya yang mencipta, yang create, yang bahagian create tu, yang ada kemahiran dalam sains dan sains lah kiranya. Sekiranya saya memang 100%. Sekiranya bahagian yang buat keputusan untuk create tu adalah murid yang ada potensi, yang berminat dengan sains. Kiranya kita bagi peluang kepada, walaupun ada seorang yang jadi pengurus, tapi peluang setiap bahagian masing-masing ada. Macam tu. Okey, sekiranya macam tak adalah favor kepada seorang murid sahaja. Macam tu. Okey. Di sana tapi ada maklum balas daripada guru mengatakan mungkin faktor masa lah, faktor masa menjadi cabaran. Betul, masa, cabaran, dan juga kita memang tahu cabaran tu tetap ada, cuma cara kita terima cabaran itulah nak selesaikan macam mana. Mungkin disebabkan oleh perkongsian ataupun 4 orang cikgu kan, 4 orang cikgu yang buat tu. So jika ada masalah pun boleh diselesaikan dengan cara kita berbincang. So tak adalah berat seorang cikgu yang nak buat saja. Okay, so kiranya kerjasama antara guru-guru jugalah penting. Okay, baik, saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Pesanan, kiranya kalau kita tak buat, kita tak tahu. Bila kita buat, baru kita boleh cerita. Macam cikgu, macam doktor cakap tadi kan, doktor cakap tadi, kita kumpul lah berapa banyak pengalaman supaya kita boleh bercerita. Dan kita boleh tahu. Kalau tak buat, kita tak tahu. Macam tu. Okay. Baik, saya kembalikan kepada Cikgu Nasha. Okey, baiklah para peserta semua, kita dah hampir kepada penghujung sesi, tapi sebelum tu saya ingin mewawarkan bahawa sesi webinar CDL ini boleh diisi dalam di dalam SPL KPM dalam ruangan pembelajaran kendiri Connecting Dots. Jadi cikgu-cikgu yang masih belum cukup lagi mata kredit untuk pembelajaran kendiri, cikgu boleh masukkan setiap siri webinar CDL ini untuk mencukupkan jumlah mata kredit cikgu dalam e-pembelajaran. Dia bukan automatik cikgu. Sebenarnya setiap pautan Google Form yang cikgu dapat, cikgu masukkan maklumat, berikan maklum balas, dan sijil akan dihantar ke email, dan seterusnya cikgu perlu sendiri mengisi ruangan dalam e-pembelajaran tu. Pilih Connecting Dots. Dia bukan automatik cikgu. Jadi cikgu sendiri yang kena perlu masukkan sendiri ruangan ini. Okay, so saya harap jelas ya berkaitan dengan perkongsian dalam webinar CDL ini bagi slot pembelajaran kendiri. Okey, seterusnya kita beri ruang kepada admin CDL untuk maklumat bagi siri CDL pada minggu depan. Okay, untuk minggu depan kita akan bersama dengan Cikgu Anis Sakinah dengan tajuknya AI dalam PDP dan pentadsiran. Jadi bagi guru-guru yang ingin tahu bagaimana menggunakan AI
dalam PDP, teruskan bersama kami pada minggu hadapan. Okey, dan sekarang link kehadiran bagi siri ini telah dikongsikan oleh MCDL. Okey, pastikan cikgu dapat pautan ini. Saya hantar sekali lagi. Okey, sebelum kita bersuara cikgu, boleh kita ambil gambar bersama-sama beramai-ramai. Okey, okey, sudi-sudikan on sebentar kamera cikgu. Okey, saya akan ambil gambar cikgu ya. Okey, one more. Okey, baiklah cikgu-cikgu, selesai perkongsian kita pada petang ini. Jadi diharapkan teruskan setia bersama kami pada minggu hadapan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama kita bantu cikgu. Okey, jumpa lagi ke minggu depan. Okey, assalamualaikum.